A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Puan Zainun, Puan Zainun Singapura ya, orang pertama yang merespon bagi salam kat Tuan Abang ya. Terima kasih Puan Zainun. Puan Zainun diikuti oleh orang Singapura juga. Ya, Haji Abdul Rahim Abdul Latif, Zaris ya. Jadi Rahim nombor 2 tadi ya. Lepas tu Jebon, Mumtaz Begum, Zarus Ismail, Rifa Marjan, Cak Akmal Musa. Wah. Lepas tu Alam Ahmad, Sharifah Azizah, Masa Kutut Molin ya. Cikgu Kutut pun awal. Wow. Ya, Mardiana tadi Haji Rahim sudah, Siti Hajar Ahmad, Asni, Ji Fazil. Wow, laju ni. Ya, Samsiati, Cedok Medula, Oblangkota, Normal Abdul Jalil, Harul Hazri, Mim Mahmud, ya, Cik Akmal Musa, Samsiati, Zainab Hassan dah masuk. Kamisah Rahman Kutut ya. Terima kasih cikgu. Lita Mun Maisma dah siapa tadi? Nur Asma Abdul tu Harul Hazri dah sebut tadi, Ji Fadil dah sebut. Cikgu Zam dah masuk, Nurlinda Mat Ari masuk dah. Saidih Lamid, Takeshi Kanishero, Cikgu Zam dah sebut ya. Lita Wasalah Syah Muradi, Nur Asma Abdul dah sebut tadi, Norma Basal, Saidih Lamid, Mumtaz Begum. Dia dah panggil kawan-kawan, dia dah like ya, dah share dengan ramai kawan ya. Coach Hamim dah sedekah subuh dan share ya. Coach Amir Hamijah, Mir Mahmud, Sayyidah Ida, Rimngan Haji Hashim. Ramai lama tak nampak Rimngan ni. Zaim Hadi Miskam masuk dah, Siti Khadijah ya, Tabung Korban pun dah masuk. Ain Azrin, Azura Rahman, Nita Azman, Waras Mazur dah sebut tu. Aina Zandar ya. Sabridas Das ya, Rifah Marjan dah sebut. Jebon ya. Azza Amran, Mun Maisma, like dan share 144 chat. Masya-Allah cepat ya. Sharifah Azizah, Mazura ni abang ni hari Jumaat ni. Ya, Sarah Ismail, Azlina Nina, Lina Mukmin, Muhammad Zafar Ismail. Semalam tu abang tak ada ya. Hasmawati Kamarudin, Nur Asma Abdul dah sebut. Arbaha Duraman. Ni jangan jumpa ni. Ya, Rabiatul Adawiyah, Intan Aziz, Emi Amijah dah pagi ini. Tak abang sihat. Syamhanin Syamsuddin, Zahri dah sebut. Cik Nun Abu Bakar, Zainab Hassan dah sebut. Farida Ida, Rahsia Hati. Lama tak nampak. Baba Hassan, Ayumi Shini Ciran, Intan Aziz, Ramlah Lajat, Acik Zaza, Zaim Hadi dah sebut. Mala Jamaluddin, lepas tu Tabung Korban dah sebut tadi. Muhammad Zafar Ismail, Hasnita Hamzah, Jamaliah Nawawi, Ninda Iman ya. Lepas tu Fauzi Hazi, Samsina Saad. Lama cepat ni ya. Norah Hussein, Azwan Haji Anwar, Nurul Fatin, Asyah Talib, Said Imran, Asmira Nur, Nurin Nur, Nani Harnani Dalinting ya. Jamnah Pairan, Riana Azwin, Alang Ijat. Dah kongsi dengan kawan-kawan dah, kata Zaim ya. Nuriana Raza, Nurul Fazilah ya, terima kasih. Lina Rosiana, Zurinah Maisa ada kawan kita ni. Safia Osman, Salwati Uti, lepas tu Nazila Osman Muhammad, Asya Ibrahim, dan nama dah sebut. Azri Abu Bakar, Dunia Darian. Lama tak nampak ya. Siapa tadi? Hani Muhammad Shah, Fazilah Salini, Salesya Muradi, Zahra Muhammad Noh, Nilofar pun dah ada tadi. Mana Nilofar tadi? Noreen Lopez, Siti Esah, Abu Rahim, Dr. Narimah dah masuk. Minah masuk. Amidah Husin, Afif Faizal, Wong Jowo dah masuk. Wong Jowo masuk, lega lah. 202 dah share. Amy Muhammad Amir, Zawiyah Dumiri, Billy Jongga ya, Taini Abdullah, Siti Fatimah, Cik Puan Radiyah, Nazila Muhammad, Siti Aziza. Ramai ya. Ina Zalina, Nurlian Sakib, Riana Azwin, Zainaja, Cikgu Jinggu pun ada. Terima kasih cikgu. Ezri Fiza, naik semangat saya bila cikgu ada. Natrah,
Nur Syida Syuib, Fatimah, Wan Abu Bakar, Atinanta, Muzaffar Ahmad, Hajar Sariha, Amila Kasih, Putri Cempaka dan Fauzi Aziz. Dan yang lain 210 orang. Share dah 291 dalam kelas. So Tok Abah mulakan. Ya. Hari ini bahagian yang ke-13. Semalam Tok Abah kena pergi awal ke Kementerian Pengangkutan bagi motivasi kepemimpinan kepada dia punya top management, lebih kurang 100 orang daripada penama Kementerian Pengangkutan dan agensi-agensi di bawahnya, dan juga sahabat-sahabat daripada Lembaga Pusat Zakat Mawib, ya, bukan lembaga pusat pengurutan zakat Mawib, ya, wilayah tuan, ya, yang ada dibimbing oleh CEO-nya Ustaz Ustaz Hakim, Ustaz Muhammad Hakim Amir Osman, ya. Semua subhanallah, ya, seronok sangat bercakap dengan all the pemimpin-pemimpin yang ada. Syukur tahniah, yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka dan kepada Tok Abah yang bercakap. Alright, hari ini Tok Abah bercakap pada sahabat-sahabat daripada Ko Petro, yang warga kerja Ko Petro. Hari ini daripada pukul 10 sampai 11.30 pagi. Bagaimana nak jadi pekerja yang cemerlang, yang selamat di dunia berkat rezekinya, ya, dan selamat dalam alam barzah, selamat di akhirat, insya-Allah. Kita akan bercakap selama 1,5 jam hari Jumaat, Saidul Ayam. Hari ini hari Jumaat, Saidul Ayam. What is the date today? Today is 19 hari bulan Ogos. Happy birthday, happy anniversary. Selamat bertugas untuk yang bekerja, selamat bercuti yang bercuti, selamat dalam perjalanan. So one of my staff, Cik Ikin, akan dengan keluarganya pergi ke Cameron Highland kau. Ada perjumpaan keluarga di Cameron Highland. Cik Ikin, selamat dalam perjalanan, selamat di sana, dan mudah-mudahan bawa kebaikan. So alhamdulillah. So kita akan bercakap terus sambung, ya, bagaimana kita nak menjadi orang yang sentiasa ceria, happy. Why must we always happy and ceria? Sebab kita ada hak untuk ceria. Sebab Allah cipta kita dengan penuh kesabaran dan beri kita semua berbagai-bagai sumber dalam diri untuk kita berjaya dan ceria dan bahagia. Lagipun, kajian mengesahkan orang yang ceria mampu menghasilkan prestasi terbaik. You can give your best when you are happy, on a good mood. Of course, you can do your job, you can perform, even though you are not happy, but your performance is at your best, at your optimum when you are happy. Ini semua hukum alam, ya. Ini nature's law, hukum yang Tuhan telah berikan pada diri kita. Alhamdulillah, ya. Dan program kita dibawakan oleh Tok Abah dah excited dah besok. Besok is 20 hari bulan kita akan bersama dalam satu webinar Mental Perkasa 2.0, mengenal peribadi. So dah beratus-ratus peserta dah. Tok Abah tak tahu berapa bilangan yang mutakhir, tetapi dah beratus-ratus, ya. Kalau nak join masih boleh. Tak salah Tok Abah ada link, ya. Link lagi kat content pin kat atas tu masih ada link. Today last day lah. Jangan besok pagi kalang kabut, kesian para kita punya sekretariat nak print nama untuk Tok Abah. Tok Abah suka tengok nama-nama peserta. Sebab kita pun nak doakan, ya. Nak doakan semua peserta akan dapat kebaikan, dapat mengamalkan apa yang kita kongsi. So Tok Abah kena tengok nama, ya. Tengok nama untuk berkenalan, bertakruf, untuk didoakan. Gitu. So tolonglah, kalau nak register masih boleh. Ya, masih boleh, ya. So today make it the last day lah, ya. Besok kalang kabut, kesian dia. So come to our webinar. Sangat berbaloi, kita kenal diri kita, kita akan kenal Allah. Kita tahu apa punca, ya, masalah kita. Kenapa orang fed up menyampah kat kita? Rupanya ada aspek dari kita yang orang tak suka. Oh, patutlah aku ni terlampau cerewet, terlampau teliti, terlampau perfectionist, dan aku punya komen terlampau direct sampai mereka kecil hati sebab aku sekian. Tok Abah akan terangkan kenapa kadang orang fed up kat awak. Rupanya sifat peribadi awak yang asas, yang bila kita faham, oh memanglah overall aku memang begitu. I call a spade a spade. Aku kalau benda tak sedap, aku akan kata tak sedap. Aku kalau benda tak cantik, aku akan sebut tak cantik. Tapi kecil lah hati orang. Because you are in Malaysia. You are not in America or anywhere on earth yang you boleh cakap terus terang dan orang tak kecil hati. Tapi kalau di konteks Malaysia, orang timur, orang yang sensitif, maka kita cakap berlapik. Rupanya kita jenis yang tak berapa berlapik. Bagaimana nak kenal? Come to our webinar, Tok Abah terangkan.
Kita nak kenal diri kita, untuk kenal ahli keluarga kita, kenal ahli masyarakat, kenal kawan sekerja, kenal bos, kenal staff, kenal pelanggan. Wow, sangat berbaloi, sangat seronok dan sangat penting. Ya, ramai orang tak kenal diri sampai mati. What a shame. Ya, dan Tok Abah akan kongsi pengalaman 45 tahun di lapangan. So, ilmu, tips dan pengalaman ini kita akan garap dan kita akan kongsi bersama anda. Ya, Tok Abah nak kalau boleh mati dalam keadaan kosong. Mati dalam keadaan kosong artinya apa ilmu, apa pengalaman kita nak curahkan, kita nak tinggalkan di dunia. Mudah-mudahan dengan curahkan semua ilmu dan pengalaman dan segala-galanya di dunia, maka kita mati dalam keadaan kosong, tapi banyaklah mudah-mudahan bekalan untuk bekalan pahala di selamat di kubur, di alam barzah dan di alam akhirat. Mudah-mudahan dan dapatlah peluang masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Saidul Ayam, hari Jumaat, banyak kita berselawat, banyak berdoa dan sedekah ya. Tahniah untuk memberikan sedekah subuh. Never mind, kat masjid pun boleh sedekah lagi. Ya, hari Jumaat hari yang terbaik untuk sedekah. Any day is good day, but today is better. Gitu. Jangan lupa banyakkan selawat atas Nabi, banyakkan membaca Al-Quranul Karim, ya, dan of course membaca surah Al-Kahfi pun satu sunnah ya. Baca surah Al-Kahfi sangat baik ya. Jangan lupa duha ya. Sama ada di rumah ataupun mungkin datang awal ke masjid, boleh buat duha di masjid. Ya, sebelum solat Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So, program kita dibawakan oleh webinar esok. Dan of course lah pagi-pagi Tok Abah yang kadang bangun pagi kan malam lah orang umur 71 tahun. So, Tok Abah kena premium cokolate. Semuanya Tok Abah dah kena dah. Ya, 1/3 mark ya. So, memang rasa ceria, rasa bertemangat, berpeluh ni ya, bawa aircon ya. Tetapi yang penting rasa kenyang ya, rasa bersemangat dan yang penting lawas perut. Tak ada sembelit, tak ada apa, seronoklah ya. Membantu sangat. Alhamdulillah. Dah bertahun dah Tok Abah minum cokolate dan ramai sahabat yang di luar sana pun. Okey, kita sambung. Last day 2 days ago Tok Abah cakap point tip nombor 45, kita bertikat nombor ganjil kan. Makan sepotong dark chocolate untuk tenang, kurangkan tekanan darah, high blood pressure, yang improve blood flow, blood circulation, dan dia ada banyak antioksidan juga, serve like low dose aspirin. Tapi kalau nak cepat dapatkan antioksidan yang banyak, jangan lupa ya, yang sekarang ni tengah viral ni. Di mana Tok Abah pergi? Semalam Tok Abah pergi ke Kementerian Pengangkutan. Ya, ditambut oleh ramai lah ya, kaki tangan Kementerian Pengangkutan dan juga kaki tangan PPZ, Pusat Pengangkutan Zakat Mawib ya, Majlis Agama Wilayah Persekutuan. Seronok ya. Tapi dia kata apa? Tok Abah dah makan Kondisi Plus, nampak kaya Tok Abah aktif, jom kita exercise naik tangga. Lift ada. Tapi sebab Tok Abah dia nampak iklan Tok Abah ya, naik tangga okey, so dia bawanya orang tua bangka ni naik tangga. Ya Allah ya Tuhanku. Ada dalam 30 anak tangga. Tok Abah nak buat apa? Dah dia kata, nampak dalam iklan bukan main makan Kondisi Plus. Mari kita tengok Tok Abah naik tangga. Tak apa naiklah tangga, pegang reeling naik. Nasib baik dapat naik tangga dengan agak macho lah. Tok Abah tak check berapa heartbeat. Ya, pernah Tok Abah berjalan dengan pantai dan konon kontrol macho. Lepas duduk tengok heartbeat 115. Normal 60 ya. Tok Abah punya heartbeat normal 60, 58 hingga 60. Memang low. Ya, memang okey lah, normal lah, cantik. Tapi kena kau padan muka Tok Abah. Tapi tak okey lah. So turun pun of course lah, turun tak boleh naik lift juga. Ada lift ya, sebab dia 10 tingkat, bangunan 10 tingkat. Tetapi sebab ni punya pasal ya, dia nampak itulah dia senjata makan tuan. Tapi tak apalah, alhamdulillah Tok Abah dapat naik ke tingkat 1 menggunakan tangga yang ada. Tok Abah tak kira, mungkin ada 30 mata anak tangga tu. Banyak, dia tinggi. Sebab antara bangunan yang terendah di Putrajaya ialah Kementerian Pengangkutan. Sebab orang lain ada 20-30 tingkat, dia cuma ada 10. Jadi bila 10 tingkat, setiap tingkat tu memang tinggi lah. Dia punya agak-agak tinggi lah. Each story tu ya. Okay. So bahagialah semalam ya. So itu point nombor 45 ya. So hari ni sambung point 46. Ini pun ramai dah buat. Ramai dah buat. Tok Abah dari masa ke masa buat. Masa Tok Abah dulu betul-betul ialah, that was about 2 years ago, 1 year ago, anak-anak Tok Abah masih buat. Kita buat
Intermittent fasting ramai buat ni, ramai orang di Malaysia, satu dunia buat intermittent fasting. Ya, artinya kita ada kita punya window untuk makan. Dulu Tok Bah pernah makan dalam masa 6 jam saja, 10 pagi ya sampai pukul berapa ya? 4 petang ya, ataupun makan pukul 12 sampai pukul 6. So breakfast kita skip ya, kita breakfast brunch. Kita terus berpuasa sampai pukul 12 tengah hari, 12 sampai pukul 6 makan. Boleh makanlah macam biasa tapi jangan berlebih-lebih. Lepas pukul 6 aja tak makan apa, minum tapi tak makan apa-apa. Intermittent fasting ramai orang buat ni. Ada buat orang yang one day one meal. One day one meal, odom one o d o m odom ya, one day one meal. Artinya makan sekali je. Anak Tok Bah buat ya, dia makan lunch sahaja, that's it. Tak makan apa lain kecuali minum ya. So itu masing-masing. Why? Ni semua sebenarnya, that's why kajian demi kajian, orang Jepun pun dapat kajian, profesor yang Nobel laureate daripada Jepun pun buat kajian. Bila orang berpuasa, maka the whole body system akan jadi baik, improve ya. Akan konsepnya itu Tok Bah terlupa ya, ada satu konsep berlaku ya, maka badan akan membakar lemak-lemak ya, dan perut direhatkan daripada penghazaman, sebab 80% penyakit datangnya dari perut. Jadi kalau kita tak mampu nak berpuasa Isnin Khamis, itu sangat baik. Orang yang puasa Isnin Khamis memang badannya slim, badannya sehat, otaknya cergas, insya-Allah tak nyanyuk, insya-Allah hatinya baik ya, rezekinya murah ya, dan prestasinya hebat yang amalkan puasa Isnin Khamis. Tapi kalau tak mampu, buatlah intermittent fasting ya. Intermittent fasting IF dia pun sangat baik untuk ya, kata orang tu tenangkan jiwa, jadi happy ya, the whole body system improve ya, kimia-kimia dalam badan pun detox ya, detox badan. Lepas tu ada recharging the whole body system ya. Subhanallah. So ramai orang nak buat. So benda ni pun bukan benda baru, tapi kadang terlupa nak buat balik. Start dengan 12 jam dululah ya, 12 jam macam puasa biasalah. Puasa biasa tu kita sahur, berhenti sahur pukul 6 pagi, kita dah habis imsak kan, pukul 6 masuk subuh sampailah pukul 7.30. So kita berpuasa 13 jam setengah. So ni tambah sikit, dia tambah sikit lagi 1-2 jam ya, 14 jam ataupun 16 jam, sampai maknanya 16 jam. Jadi 8 jam boleh makan, 16 jam tak makan apa-apa kecuali minum. Itu akan menyebabkan the whole body system improve ya, dan kesannya kita akan sehat, ceria, positif. Luar biasa ya. Ada magic dalam berpuasa. Tak mampu nak berpuasa ya secara konsisten, ataupun sebab kadang-kadang kita puasa bukan masalah makan, masalah minum tu. The whole body ya, minum tu tak minum tu yang dia kalang kabut sikit. Dia no problem lapar, tapi minum kena minum. Itu yang ramai orang susah nak melakukan ibadah puasa Isnin Khamis ya. So dia buat intermittent fasting, boleh minum yang boleh minum tetapi tak boleh makan apa-apa, ataupun taking in 0 calorie food intake selama 16 jam atau lebih. Maka itu namanya intermittent fasting. Kesannya kita the whole body system improve, dan kita akan bahagia, ceria, dan akhirnya lebih produktif ya, dan lebih mudah belajar untuk yang belajar dan sebagainya ya. Tok Bah masih terus belajar ya. Malam tadi ada kelas bahasa Arab, ada oral exam. Lintang pukang juga ya. Ustaz Farid tanya, kita nak jawab, faham soalan tapi nak jawab tu terfikir dalam bahasa Jawa, bahasa Arab tak keluar. Tip nombor 46, tip nombor 47, bagaimana nak sentiasa ceria. Ialah kadang-kadang kita ni selalu Tok Bah cakap pada anak-anak Tok Bah yang buat bisnes ya. Baik anak nombor 2 Muhammad Syakir dengan bisnesnya, syarikat Kiraini ya, dengan anak bungsu Tok Bah dengan bisnesnya, syarikat Syafaz trading Senan Berhad ya. Yang anak nombor 2 Kiraini, Syakir dan Aini, Kiraini Senan Berhad. So Tok Bah kata apa? Dalam bisnes kita kena ada ilmu
ilmu bisnes daripada awal sampailah akhir. Ya, step by step, keep on learning. Dan dia pun baru balik daripada Genting Highland, pergi kursus 2 hari. Sebelum tu kursus juga on human resource, ya, dan sebagainya. So sambung lagi ke Genting 2 hari, dan semalam balik dia terus buat test kepada staff dia. Tapi yang Tok Abang nak cakap sini ialah, di samping kita memajukan kita punya sales dengan marketing, dengan branding dan sebagainya, kita kena buat penjimatan. Di samping kita increase income, kita kena reduce wastages, leakages, ya, ketirisan dana yang tidak pada benda yang bukan-bukan. Naikkan income, kurangkan expenditure ataupun wastages lah, ya, wastage ataupun ketirisan. Sama juga, kita nak bentuk diri kita menjadi orang positif, tapi kena elakkan buang sifat-sifat negatif. Kita sibuk nak bentuk sifat positif, tapi sifat-sifat negatif masih remain. Macam mana nak jadi orang yang ceria, bahagia dan yang holistik? Kita sibuk nak ceria, tapi ada benda-benda dalam diri kita yang menyebabkan kita memang sengsara, memang tak boleh ceria. Contohnya, masih dendam, masih benci, masih ingat benda yang lama, masih mudah sentap, masih mudah kecil hati, masih suka mengata orang. Contohlah, ya. So, tip nombor 47 ialah untuk benar-benar bahagia secara hakiki, hentikan tabiat negatif. Buang tabiat negatif. Kita nak bentuk tabiat positif, tapi kena buang juga, cemar sifat-sifat negatif, seperti jangan marah, hisap rokok, hentikan. Awak nak ceria, bahagia, tapi masih hisap rokok, buat benda yang orang keliling pun menyampah, kecuali sama-sama perokok, ya, Tuhan pun tak suka. Sebabnya Majlis Fatwa seluruh dunia mengatakan, memfatwakan ianya haram, ya. Lepas tu kesihatan memang tergugat, tak ada benda baik yang datang lah daripada situ, kecuali so hisap rokok, judi, ya, lepak yang panjang, sesekali lepak okey lah. Lepak chill out, ya, dengan member ngeteh-ngeteh okey. Tapi kalau lepak panjang tiap-tiap hari, tu sifat buruk, ya. Tidur yang berlebihan waktu siang. Tok Abang pun kadang letih waktu petang, tidur juga. Walaupun ditegah kita tidur, tidak digalakkan tidur lepas asar. Sebab kita kalau tidur lepas asar, kalau bangun pukul 7 tu, kita memang macam sasau sikit. Ini subuh ke maghrib ni, dia confuse. Kalau tiap-tiap hari boleh jadi gila, kata orang yang belajar psikologi. Ya, jangan pula tak sabitkan kepada hadis, ya. Memanglah Nabi tak galakkan kita tidur lepas asar, tapi tak adalah hadis mengatakan, yang Tok Abang pernah dengar asatizah menyebut, barang siapa yang tidur 40 petang betul-betul akan jadi gila. So Tok Abang pun pernah gunakan konsep itu, tapi bila kaji balik, tak ada hadis yang kata begitu. Jangan sandarkan kepada Nabi. Cuma yes, memang Nabi larang lah, tidur lepas asar. Sesekali okey lah. Awak penat, awak demam, awak sakit, sesekali. Sesekali ku rasa teringin untuk tidur lepas asar. Tapi Tok Abang kalau dah mengajar satu pagi atau petang, memang letih, kadang lepas main asar baging juga. Dan orang tua sambil tengok petang drama ke, sukan ke, tenis ke, maka terlelap juga, ya. Tapi taklah tidur kau-kau, ya. Gitu, ya. Alright. Hentikan tabiat negatif seperti ya, hisap rokok, tak exercise, makan berlebihan, lepak panjang, ya, tidur yang berpanjangan, ya, tidur lewat sangat. Tok Abang punya perangai tu tidur lewat sangat, tapi sebenarnya Tok Abang yang tiap-tiap malam akan mencari ilmu baru sebelum tidur, ya. Kena surf internet, buat nota, attend kelas. 3 malam dalam minggu ada kelas. Kadang-kadang ada 4 malam ada dia punya FB live lah, dengan masjid ke, dengan surau ke, dengan agensi-agensi, dengan NGO, ya, kena buat, ya. So lebih kurang 3-4 malam tiap-tiap minggu ada pengisian lah. 3 malam confirm, ya. Ilmu fiqh dan bahasa Arab 3 malam dah. Kadang-kadang ada yasinan, tahlilan dengan kawan-kawan. Lepas tu macam malam Isnin, nanti Isnin malam Selasa, insyaAllah minggu depan kita akan buat majlis yasin, ya, untuk sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia, untuk keluarga kita lah, ya. Seronok sangat dapat jumpa sahabat-sahabat kita secara maya, gitu,
Ya, dan biasanya Tok Abah diminta untuk bagi sedikit tazkirah. Bolehlah ya, untuk kata untuk touch base dan untuk mengukuhkan persahabatan dengan kawan-kawan sekolah. Semua umur 70-an, comel-comel belaka. Umur 70-an. Ya, kanak-kanak purba riang. Ya, kanak-kanak purba yang riang. Yang saya cakap kanak-kanak riang ya. Okey, hentikan tabiat buruk. Ceklah diri awak apa tabiat buruk. Ya, suka apa ya, yang benda-benda yang negatif. Tu jangan ulanglah balik. Ya, jangan ulang ya. Jangan tu dah kadang-kadang tu Abah tengok apa nama WhatsApp group tu Abah diajak masuk dalam 50 WhatsApp group kot. Tapi tu Abah kadang nak keluar nak exit pun tak sampai hati. Tapi tu Abah layan gitulah. Tapi tak sempat nak baca, nak respon tak ada. Tapi yang tak berespon mungkin ada 10 lah. Ya, kejiranan, kawan-kawan ataupun peyatim ataupun apa nama Wisconsin group ke apa, tak apa tengoklah ya. Ya, kawan-kawan yang pergi ke umrah bersama grup tu, tak apa tengok respon sikit-sikit ya, classmate ya. Adalah sikit-sikit. Tapi kadang-kadang tak apa tengok, ya Allah, umur dah 70-an tapi mengata orang ya Allah macam dia sempurna sangatlah. Bila kita mengata orang, kita selalu mengatakan I am holier than thou. Aku lebih baik daripada engkau. That's why aku boleh mengatakan engkau. Engkau ni gini, engkau ni gitu. So tu apa nak tegur sama-sama tua. Ya, kan lain macam punya. Orang yang umur 60 ke atas ni, 70 ke atas ni, dia punya sensitivity lebih teruk daripada kanak-kanak tau. Ikut psikologi. Dia punya sentap lebih teruk daripada kanak-kanak. Tapi comelnya kanak-kanak sentap rajuk dia 5 minit. Untuk orang remaja ni, kanak-kanak purba ni, kanak-kanak antik umur 70 ni, dia punya rajuk 5 minggu boleh tahan, 5 bulan, 5 tahun sampai meninggal dunia masih kecil hati. Sentap dia. So tu yang kadang Tok Abah kata, ya Allah, seronoknya mengata orang. Dia dengan maklumat yang tak pasti ataupun tak sahih, terus kutuklah, terutamanya masalah-masalah semasa lah, dengan pemimpinnya, dengan orang tertentu, dengan ahli politik, dengan dia kutuk left and right. Ini pada Tok Abah sifat yang buruk. Ya, bila kita mengata orang lain, seolah mengatakan aku baik, engkau tak guna. Sebab kalau aku dengan kau sama tak baik, aku tak kata engkau. Kalau kita mengata orang, we are actually saying I am good, you are bad. I am gooder than you. I am holier than you. I am gooder than you. Goodest ya. I am gooder than you. So please lah guys, please lah. Ya, kan Tok Abah dah sebut cakap. Jangan marahlah, Tok Abah ulang. Orang yang dalam hatinya banyak kebaikan, dia nampak banyak kebaikan orang lain. Dia mudah nampak kebaikan orang lain. Tapi kalau dalam hati kita banyak keburukan, kelemahan, kebobrokan, kita mudah tengok keburukan orang. Kalau kita mudah nampak keburukan orang dan komen secara terbuka keburukan orang, maaf ya, itu tanda banyak buruk dalam hati kita. Banyak buruk. Kita patutnya beri komentar yang positif. Cari baik orang itu. Doakan dia. Sebab kata Imam Al-Ghazali yang Tok Abah pegang sangat, kalau kamu nampak orang jahat depan kamu, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Sebab orang jahat itu mungkin sempat bertaubat sebelum mati. Kamu yang kononnya baik tapi banyak dosa, banyak kesilapan, banyak kelemahan ini, mungkin tak sempat nak bertaubat sebelum meninggal dunia. So siapa lebih baik? Orang jahat yang sempat bertaubat ataupun kononnya orang baik yang banyak dosa tak sempat bertaubat? Tang tung tuang. Tak payah jawab lah. Tu sebabnya jangan sibuk pandang orang dengan pandangan lalat, pandangan mata lalat, mata langau. Ya, apalah ini guna salah guna kuasa, ini rasuah, ini mungkin janji, ini tak guna ini. Ya Allah, memanglah bangsa dia yang tak guna, bangsa ini kita, bangsa Allah, Tok Abah tengok tak ada benda positif yang dikomen. Umur dah 70-an. Bila lagi nak insaf? Inilah dia. Tolong hentikan tabiat negatif seperti mudah nampak buruk orang. Seperti misal rokok ke, berjudi ke, vaping ke, lepak panjang ke, banyak tidur ke, mudah mengata orang ke, mudah komen negatif ke, mudah nampak kesilapan orang, keburukan orang sahaja, dan mewar-warkan dalam media sosial. Gitu. So please ya guys, please lah. Ya.
Kalau nampak kanak-kanak, muliakan kanak-kanak, kata Imam Ghazali tadi. Kalau nampak kanak-kanak, muliakan kanak-kanak sebab dia tak ada dosa. Nampak orang alim, muliakan orang alim sebab dia banyak ilmu. Nampak orang tua, muliakan orang tua sebab mereka banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak sesuatu yang kita boleh pelajari. Kalau nampak orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu, muliakan orang yang tak ada ilmu ni sebab dia mungkin buat silap dalam keadaan yang tak tahu. Awak buat silap dalam keadaan tahu. Dan kalau nampak orang jahat depan kamu, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu, sebab orang jahat itu mungkin sempat bertaubat dan berubah sebelum meninggal dunia, dan awak yang kononnya baik tetapi banyak dosa, banyak kesilapan ini, mungkin tak sempat bertaubat sebelum mati. Siapa lebih baik? Tak payah jawab. Okay. Point 47. Please, come on, guys. Today could be our last day, you know. So, make every day your masterpiece. Who knows, that day could be your last. So, hari ni, jom kita jadi baik. Buang sifat-sifat negatif. Mana tahu, hari ini, hari kita yang terakhir. Alah, dia dah tua cakap lah, hari terakhir. Aku baru 40, aku baru 30. Mati tak tunggu awak umur 70. Mati tak tunggu sakit. Mati tak tunggu aksiden. Mati cuma perlukan satu syarat. Awak masih hidup. Baby pun meninggal dunia. Please, jangan sombong. Sebenarnya orang ingat mati, dia tidak sombong. Orang yang tak ingat mati, mudah sombong. Orang yang tak ingat mati, dia akan hubud dunia. Dia akan jadi sombong, riak, ujub, takabur dan tidak bersyukur. Alright. Kita nak pergi ke tip nombor 48. Sebelum pergi ke tip nombor 48, Taubah nak ulang balik kita punya program juga ditaja oleh program pada 25 hari bulan. 25 hari bulan kita ada program iaitu Jom Urus Stres di Tempat Kerja. Ini pun sangat penting. Dan ramai juga yang dah register, tapi masih banyak lagi yang boleh menerima ruang kosong untuk Jom Urus Stres. Semua orang stres. Semua orang yang nak baiki diri akan ada level stres. Semua orang ada masalah mental. Semua orang. Tapi the level of masalah itu yang berbeza-beza. Sampai kalau terlampau tinggi, tu jadi ada sakit mental. Dan semua orang dalam keadaan sekarang, keadaan yang environment yang amat mencabar. A turbulent environment, all of us are stressful, all of us has some form of mental constraint, tekanan mental pressure. So jom attend program Jom Urus Stres di Tempat Kerja, walaupun namanya di tempat kerja tapi sesuai untuk semua situasi, insya-Allah. Bila 25 Ogos. Masanya 10 pagi sampai 1 tengah hari. Ada link kat atas tu juga, boleh join Tok Abah. Dan ramai yang join dah, yang akan bersama Tok Abah pada 25 Ogos, Alright. Allahumma salli ala Muhammad. So tip nombor 98, sebelum tu program kita juga dibawakan oleh ini dia. Extra Plus Rasa Coklat dengan dia punya DDM Friend, dia punya mascot, dan Tok Abah. Tok Abah pun jadi mascot. Berkawan-kawan dengan DDM Friends. So cucu Tok Abah suka, Tok Abah pun yang kanan dipeluk oleh DDM Friends, oleh Didi, Nana dan Jojo. Dalam dia punya mascot tu lah, dalam dia punya kostum. So masa kita buat pameran kat Maha pun, ya Allah, beratus-ratus orang datang ke, beribu-ribu datang ke gerai, beratus-ratus yang beli, ribu juga yang beli kot. Excel Plus ni ada vitamin C, ada kolostrum, susu lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada biji bunga lotus, bunga teratai. Dan bunga teratai ada aura ketenangan. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang makan ni akan sihat, bertenaga, yang mudah-mudahan otak mereka berkembang dengan seimbang, mudah-mudahan mereka akan tenang, seronok belajar, mudah mencerap, akhirnya pandai. Bukan makan ni terus pandai, tak. Makan ni akan dia bertenaga, dia seronok, dia tenang, dia fokus, otaknya bercambah, dan dia seronok belajar, lama belajar, jadi pandai. Dan pastikan anak-anak bila belajar, anak cucu belajar, menghadap kiblat, duduk dan bacakan kat kepala mereka Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Dan mereka kalau dah boleh baca sendiri, kalau tidak kita bacakan di kepalanya. Ini pun membantu, insya-Allah. Yang bagus untuk kanak-kanak 2 tahun atau kanak-kanak purba umur 80 tahun masih relevan. Okey. Tip nombor 48.
Untuk mudah ceria, makan bahan-bahan yang menceriakan. Tadi kemarin Tok Bas cakap apa? Makan sepotong dark chocolate. Dia itu tenang. Itu untuk tenang dan lower blood pressure, dan akhirnya ada sebab dia ada powerful antioksidan, dia jadi ceria lah. Tapi memang ada makanan-makanan khas yang boleh menceriakan. Kajian demi kajian telah mengesahkan ada makanan yang make you happy. Contoh, ini pakar-pakar mengkaji, pakar-pakar nutrition. Bahan yang ada omega 3, omega 3. Memang akan menyebabkan kita happy. Ikan salmon. Ikan salmon, tapi ejanya salmon, macam Ustaz Pius Salman, salmon, salmon ejanya. Sardin, ikan sardin, kalau dapat ikan yang fresh lah, ikan sardin ada kat pasar tu, ikan sardin, Tok Bas suka makan ikan sardin ni. Of course sardin dalam tin pun membantu, tapi tak samalah dia punya khasiat. Sardin snapper ni apa? Snapper ni ikan merah ke? Ikan merah tak salah saya, Tok Bas snapper, Lepas tu ikan tuna. Sebab Tok Bas suka makan tuna sandwich. Wah, baik kat Malaysia, baik di Amerika ataupun pergi menjelajah satu dunia, kalau kita takut benda makanan yang apa ni syubhat ataupun tak halal, kita tak pasti, Tok Bas makan tuna sandwich. Insya-Allah selamat, Lagipun dia akan menceriakan. Sebab tuna ada banyak omega 3. Jadi dia akan jadi awak happy. Di samping kenyang, happy. Walnut. Kacang-kacang. Sebenarnya, apa-apa kacang pun bagus. So, tu sebabnya malam tadi, Tok Bas mengunyah kacang groundnut, sambil tengok net. Dah habis kelas bahasa Arab, Tok Bas tengok tenis kejap. Fritz lawan siapa? Lawan Rublev, Rublev kalah. Rublev nombor 5 dalam dunia. Fritz nombor 10 ke 11 dalam seeding. So Tok Bas tengok kejap, tapi tak habis. Lepas tu Tok Bas sedih, Ons Jabir, Ons Jabur kalah dengan Kuitowa, Memang teruk last 3 set, set ketiga 6-0 kena si Jabur, dia keletihan kemaknya. So Tok Bas makan apa? Makan kacang sambil menonton TV. Sebab kita faham, makan kacang-kacang ni juga merangsang otak, menenangkan fikiran, buat awak happy. Terutamanya walnut. Nabi SAW suka makan labu. Sebenarnya ramai ulama, terutamanya orang-orang Pakistan, India, Arab, mereka suka tanam labu di sekitar rumah mereka. Labu, maksudnya labu air boleh, labu cucumber kuning pun not bad. Tapi Nabi suka makan SAW ikut sirah yang kita baca, labu air lah. Labu ni memang sangat bagus untuk kesihatan dan menceriakan. Rupanya labu telah dikaji makanan yang boleh menceriakan. Labu labu, jangan kisah labu-labu, cerita lain, memasak serah padaku, tu cerita lain, ni labu air, dan of course bayam. Popeye suka makan bayam. Bayam apa dalam bahasa Inggeris? Bayam, anyway bayam. Apa nama? Spinach, bayam. Bayam pun memang akan menceriakan. Ni kata pakar, bukan Tok Bas main tembak-tembak je, tak. Tok Bas research, Tok Bas buat kajian, tanya apa makanan yang menceriakan manusia. Tok Bas baca, tengok, cek apa yang pakar-pakar telah mengkaji, kita kongsilah. Tok Bas memang suka makan bayam. Kita orang kampung, kat kampung, bayam memang keliling rumah ada bayam. Dan arwah Allah yarhamha, ibu Tok Bas, mak Tok Bas, memang tangan dia tangan hijau, tangan sejuk, green finger, so dia campak apa pun hidup dan subur. So banyak bayam, banyak kangkung, banyak Tok Allah, ya Allah yarhamha, ibu Tok Bas tu dia tanam sepokok cili api, satu kampung dapat manfaat. Cili api dia buburnya air longkang lah, itu ni dia disiram dengan air longkang, sebab tu banyak khasiatnya. Dia punya subur, dia punya buah cili tu non-stop the whole year. Dan pokok tu jadi besar dan satu kampung boleh datang. Kak Limah, dia panggil Kak Limah, nama Allah yarhamha ibunya Aisyah, tapi orang kampung panggil Kak Limah, Halimah. So semualah orang jiran ambil. Ya Allah, buahnya sentiasa merah, hijau ada tapi merah. Dan kami suka makan sambal memang cili api ni, wah memang pedas tapi memang berpeluh lah. Itulah Tok Bas perhatikan,
Cleaning rumah tu memang ya, sampai satu kampung pun datang ya, nak ambil lah, minta apa nama ciri api memang. Dan bila ramai orang minta dan kita beri, dan Allah akan berikan pokok tu tumbuh banyak lagi buah, banyak lagi buah. Allah irham Atuk Tok Abah pun masa dia tanam pokok, dia pesan, kalau kamu tanam pokok buah-buahan, niatkan ni, kalau aku ada rezeki aku dapat, tapi kalau burung makan aku redha, kalau orang jumpa makan aku redha, monyet makan aku redha, maka insya-Allah pokok akan subur, buahnya akan banyak. Ada orang tanam pokok, ni kisah benar ya. Saya masa tanam pokok tu saya dah sumpah, barang siapa curi buah durian ni memang kembung pokok dia. Dan saya dah memang berdoa, kalau tupai makan dia pun kembung pokok, monyet makan kembung pokok. Pokok duriannya subur, tapi paling banyak 10 biji. Pokok duriannya berbuah paling banyak 10 biji. Tok Abah tengok aja, yang lekat 3. Sebab dia cerita kat Tok Abah. Ni Tok Abah kan orang pertanian. Dia cerita kat Tok Abah, saya masa tanam pokok tu saya niat, barang siapa yang ambil tanpa izin kembung pokok. Niat ni bukan kisah dongeng ya, ni kisah benar. So, kalau kita niat begitu, Allah pun tak bagi banyak buah pun sebab kedekut. Tapi Atuk Tok Abah pesan, kalau kamu tanam pokok bukan niat untuk kamu, untuk anak cucu. Tapi biasanya kalau kita tanam pokok yang benar yang bagus, kita pun kalau panjang umur ada rezeki dapat juga. Tak payah anak cucu. Ya. So, bila kita tanam dengan, ya Allah, ini kalau aku ada rezeki aku dapat makan, ya. Kalau pokok apa ni haiwan makan, itu rezeki dia, aku redha. Kalau orang jumpa durian ke rambutan ke ambil, dia makan, aku halalkan. Tengok pokok tu macam mana. Ya Allah, buahnya banyak, lebat. Kadang-kadang ada orang pokok durian ke rambutannya, dia selang musim. Musim kali ni lebat, musim depan kosong. Orang lain banyak, dia tak ada. Tapi orang yang niatkan untuk siapa-siapa dapat apa yang ambil buah aku ni, aku halalkan rezeki dia. Tiap-tiap musim penuh. Tiap-tiap musim penuh. Lebat. Allah punya kuasa sebab niat awak betul. Gitu ya. So, itu kita tambahan lah. Tip tambahan untuk kita sentiasa ceria dan happy ya. Tip 48. Ya. Sebelum kita pergi ke tip yang ke-49, kita berhenti kat nombor 49 lah. Sebab kita berhenti kat witir. Allah itu witir, Allah itu ganjil, kita berhenti kat nombor ganjil. Lagipun dah 7:42. Ya, nampak sarapan pun dah naik ke atas. Allahu Akbar. Orang tu excited ya, seronok ya bersarapan pagi ya, insya-Allah. So ingat program kita dibawakan oleh besok ya, untuk mereka yang dah mendaftar, beratus-ratus dah mendaftar, ramai ya sahabat yang di kita punya audiennya, Coach Amy ada, apa nama, Dr. Narima ada, Dr. Sauda ada akan join kita besok, dan ramai yang lain ya, tak pasti Hadi Miskam join tak ya. So ramai yang akan join kita, tak pasti tak cek nama Cikgu Mukhtaruddin ada tak untuk program mengenal diri. Besok programnya ialah Mental Perkasa 2.0 mengenal peribadi. Besok Tok Abah akan bincang 10 pagi sampai 1 tengah hari, insyaAllah. Mungkin lebih sikit untuk soal jawab. Kita akan bincangkan 9 kaedah mengenal diri yang semalam Tok Abah gunakan di Kementerian Pengangkutan. Tok Abah tengok ya, Tok Abah belum tanya apa, tengok awak ni mungkin gini. Kita betul lah tu. Dan isteri awak ialah begini. Macam mana nak tahu tentang isteri saya? Sebab Allah akan temukan jodoh yang berlawanan. Kalau suaminya lembut, isterinya keras. Kalau suaminya keras, nampak rambutnya tegak-tegak, belah tengah pun susah. Memang orang yang tegas. Lepas tu Tok Abah tertanya, awak lahir bulan apa? Dia lahir bulan 12. Oh, ada keras hati sikit lah ya. Dia kata betul lah, dia keras hati. Isterinya pula lahir bulan 1. Dia okey, tapi isteri dia ni orang yang cakap sekali, kalau orang tak dengar dia malah nak ulang. Awak hebat tuan, tetapi you kena mengalah kat isteri awak. Betul. Saya kena mengalah. Walaupun saya ni agak keras lah kat pejabat, saya pun memang orang takut, tapi kat rumah saya mengalah. Bukan takut bini lah ya, dia respect lah ya. Apalah takut bini, kau ni apa fikir yang bukan-bukan ya. Tok Abah semalam analyse 5 orang. Sebab ialah masa terahan, orang ada 100 orang. Tok Abah, orang tua kan, Tok Abah berjalan ya, berjalan satu dewan, sebab nak exercise, sebab tempat flat kan. Tok Abah tak ada atas stage, Tok Abah down stage dengan peserta.
Kebanyakannya Tok Bah duduk atas kursi tapi Tok Bah berjalan. Tok Bah adalah 3 orang lelaki, 2 orang wanita. So apa? Analisis Tok Bah agak tepat. Mereka kata betul lah tu. Itulah sifat saya yang sebenar. Ini yang bila Tok Bah gunakan tu untuk mengenal manusia dan dapat berbicara. Kalau orang tanya soalan, Tok Bah tak jawab soalan. Tok Bah tanya nama, anak nombor berapa, lahir bulan berapa, ya, wajah ikut wajah siapa, mak ke apa. Tok Bah analyse dia dulu, lepas tu okey, apa soalan? Kenapa sibuk tanya? Sebab nak sesuaikan jawapan dengan pribadi orang itu, seperti nasihat Nabi, khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia mengikut kadar akalnya, personalitinya, ya, intellectuality-nya, ya, dia punya level of understanding. Gitu. Ya, itu yang Tok Bah gunakan dalam kebanyakan program Tok Bah, dan kesannya alhamdulillah sangat berkesan, sangat seronok. Dan yang penting ramai yang kata nasib baiklah you change, but tak, I don't change your life, you change your life. Dengan izin Allah, I just guide you, giving you some tips. I cannot change people, I don't change people. Ya, tapi ramai orang kata nasib baik saya jumpa Tok Bah 20 tahun lepas, sekarang saya jadi engineer, saya jadi trainer, saya jadi consultant. Ramai yang begitu sebab mereka kenal diri mereka, kenal potensi. So come to our program, masih boleh register, ya, mengenal peribadi. Besok 10 pagi, hari ni last day lah untuk mendaftar. Ada link kat atas tu, kat komen pin. Ramai yang tanya, macam mana nak register? Ada komen pin kat atas sekali tu, ada link. Just fill up the link, follow. Zaman sekarang online aja. Okay, see you tomorrow. Ya, jangan lupa ya, untuk mereka yang umur 30 ke atas, yang pergi gym ke, exercise ke, jogging ke lagi, kondisi plan membantu. Sampai Tok Bah pun dipaksa naik tangga semalam, just because Tok Bah demonstrate Tok Bah boleh jalan naik tangga. Melampau lah pegawai yang mengiring Tok Bah tu, melampau betul. Dia suruh orang tua bangka naik tangga 30 step, ya. Tapi orang tua bangka ni pun sebab nak kontrol macho, dah iklan dan dalam video ada naik tangga selamba. Takkan nak kata, oh, minta maaf lah, saya kena naik lift. Malulah kan. Nasib baik tak pitam sebelum pergi kuliah semalam. Okey, tip nombor 49. Last one. Alright. Untuk sentiasa ceria, positif, healthy dan dapat produktif dan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, organisasi, NGO, syarikat, kementerian, jabatan ataupun aset kepada Malaysia dan kepada dunia, awak dan Tok Bah kena tidur yang cukup. Itu very important sebenarnya. Tapi kebanyakan buku yang Tok Bah rujuk, recent, orang macam kita ni kena tidur antara 6 hingga 8 jam, dia kata. Yang paling bagus 8 jam. Tapi pada Tok Bah 8 jam tu untuk kanak-kanak lah, untuk anak-anak remaja, ya, budak-budak sekolah menengah dan sebagainya. Kanak-kanak sekolah rendah kena mungkin 10 jam. Ya, baby 14 hingga 16 jam. Kucing tidur 18 jam. Kucing-kucing Tok Bah 18 jam tidur. Tapi untuk orang tua macam Tok Bah 4 jam is enough. Dengan syarat 4 jam tidur mengiring ke kanan. Bila tidur mengiring ke kanan, dia punya quality of sleep is 200% better than tidur menelentang. Mengiring ke kanan macam dalam liang lahat. Semalam pun sejak semalam Tok Bah baca viral, ya. Viral kisah daripada Syed Nur Hisham tentang seorang ustaz yang ditemuduga dalam dia punya program, menceritakan bagaimana seorang budak Al-Hafiz, ya, budak-budak tahfiz, ya, yang meninggal dunia umur 11 tahun, telah meninggal. Yang Pak Imam yang mengurus jenazah, yang membaca talqin semua mimpi 3 malam berturut-turut, Tok Imam tolong betulkan kedudukan saya dalam kubur. Lepas tu cek dengan nama orang yang memandikan pun dia mimpi yang sama. Cek dengan bapak dia pun mimpi yang sama, ya. Bapak dia pun mimpi, abah tolong betulkan kedudukan saya. Dia dah di dalam kubur, dah ditanam dah. Budak ni dah 3-4 hari. Ya, seminggu masih bapaknya mimpi tolong betulkan kedudukan saya. Pak Imam yang baca talqin pun tolong betulkan kedudukan saya. Akhirnya mereka tanya penggali kubur, macam nak kubur? Tak boleh, ini salah undang-undang. So mereka report kat polis dan minta izin daripada mahkamah. Selepas 3 minggu, ini kisah benar, ya. Selepas 3 minggu dapat izin untuk menggali semula kubur itu, dengan ada polis datang, saya tengoklah, ya, menjadi pemerhati dan observe. So bila dibuka, betul lah, budak mayat itu dalam keadaan terlentang. So
Macam mana boleh mayat ni terlentang? Dia tanya pada penggali kubur yang menanam. Memanglah. Tidur memang terlentang lah. Rupanya si penggali kubur itu jahil. Dia sangka semua mayat patut diterlentangkan di dalam kubur. Sebab masa nak tutup kubur tu kan, so penggali kubur kata tak apa, semua keluar, biar saya yang urus. Jadi semua keluar daripada liang lahat, maka dia seorang yang mengurus dan dia terlentangkan jenazah itu, mayat itu. Untuk orang Islam, kalau meninggal dunia, mayat itu kena dibaringkan mengiring ke kanan, wajah tu menghadap ke kiblat, ya, dan sebagainya. Jadi dia penggali kubur ini telah silap, dia tak ada ilmu, dan mereka betulkan. Dan yang cantik, selepas 3 minggu, jenazah masih dalam keadaan fresh. Orang hafiz, ya, budak hafiz kan, budak baik, ya, yang mengamalkan Quran, yang hafal Quran, ya. So budak itu memang jenazahnya tidak reput, tidak apa. 3 minggu still fresh, ya. So dia betulkan kedudukan. So yang Tok Abah nak cerita ni bukan kisah tentang mayat dalam kubur. Tok Abah nak ceritakan ialah tidur yang cukup, tidur yang pas, tidur yang berkualiti. Dan tidur berkualiti ialah bagi mengiring kanan seperti kedudukan mayat dalam kubur. Tadi kisah yang sedang viral sekarang ni, sedang viral. Saya Nur Hisham punya YouTube-nya, yang Tok Abah tengok semalam. Tok Abah tengok semalam. So Tok Abah tengok, oh, ini kisah benar tentang kedudukan mayat yang silap dalam kubur. Sampai penggali kubur tak tahulah, imam dengan bapaknya, keluarganya, orang yang terlibat dalam mengurus jenazah, semua dapat mimpi yang sama. Berulang-ulang, tolong betulkan kedudukan saya dalam kubur. Tolong betulkan kedudukan saya. Tolong betulkan kedudukan saya. Dia punya mimpi, ya, berhari-hari. So tidur yang betul ialah tidur seperti dalam liang lahat, mengiring ke kanan, because your heart is on the left side of your body. Ini jantung kita. Bila kita tidur mengiring ke kanan, jantung kita dapat pump darah dengan sempurna. Kualiti tidur 200% dan tidur yang dapat pahala setiap saat. Bila kita tidur mengiring kanan dengan niat untuk ikut sunnah, every second kita tidur dapat pahala. Tidur terlentang, kosong pahala tidur. Dapat rehat, dapat mimpi, dapat kata tentang kesihatan, dapat. Tapi kena tidur, itulah 6-8 jam. Kalau tidur mengiring kanan, sebab 200% lebih nyenyak, kita perlukan 4 jam. Untuk sama kualiti tidur macam 8 jam tidur terlentang. That is my argument here. Ya, so Tok Abah tidur biasanya sekitar 4 jam. Pukul 1:30 bangun pukul 6, ya. Pukul 2 tidur, pukul 6 bangun, ya. Pagi tadi Tok Abah memang manjakan diri 6 suku. Sebab malam tadi lebih kurang pukul 2 juga tidur, ya. So pukul 6 suku Tok Abah bangun tadi sebab cramp sikit kaki. So tidur Tok Abah tidur 4 jam. Tapi kalau ada peluang, tidur pula sebentar waktu tengah hari, kualilah 10 minit. 10 minit waktu tengah hari sebelum Zuhur, contohnya, sangat bagus, sangat hebat. Kesannya petang awak fresh, malam awak fresh, mudah tahajud, and so on and so forth. So, tidur yang cukup is very relative, ya, maka anda akan sehat, ceria, produktif, dan akan membawa jadi aset yang baik kepada keluarga, masyarakat, kepada organisasi, kepada dunia. So, tak apa berhenti di sini. Ya, happy birthday, happy anniversary, happy travelling day, happy cuti, ya, happy bonding day untuk mereka yang bercuti hari ini, Johor, Perlis, Terengganu, Kelantan, ya. So kalau yang bercuti, selamat bercuti, selamat menjalankan fardu Jumaat, ya, selamat pergi shopping ke whatever. Tapi untuk yang bekerja, selamat bekerja. Kalau dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Kalau yang sakit, mudah-mudahan anda bersabar, makan ubat dan banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah sembuhkan anda ikut jadual Allah. Ya, so ingat, Allah bagi kita sakit untuk mencuci dosa-dosa kita, kafarahkan kita, dan juga immunity pada badan kita. Dan sakit itu pun juga satu anugerah sebenarnya, kalau kita orang yang faham. Okay, so all the best guys. Ya, jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.